Jadi Allah menyatakan bukan sekadar binatang-binatang ini sahaja yang aku menjamin rezeki, tetapi termasuk kamu. Nanti bila sampai masa ada kaitan rezeki, saya cerita. Rezeki ini ada banyak lorong. Semua berdasarkan dari Quran. Selalu bimbang nak buat rezeki. Ya, ada orang bimbang kalau kahwin isu anak ramai tak cukup makan. Saudara bagi ada 9 anak cukup makan. Cukup lah tu. Saya tahu anak dia ada berapa. Yang ini martabat tinggi boleh sikit. Sahabat saya ni tadi berkawan daripada Taiping dulu ni. Nah, tengah menimba kita akan bagi dari Quran besar bimbang. Ya, bab rezeki jaminan Allah. Beriman mana lari yang menang. Ada beliau. Tak apa. Baik. Nah, jadi maknanya saya nak kembali pada tadi di antara sahabat itu ada yang bimbang tentang rezeki. Jadi Allah kata bukan sekadar binatang sahaja yang akan memberi jaminan tentang rezeki, tetapi termasuk kamu. Dan aku dengar dan aku tahu apa yang apa duk sembah, apa duk bimbang ni dengan bimbang. Dan kali-kali kita bahas rezeki secara khusus. Ada 12 ayat, 11 ayat pun. Banyak insya-Allah. Baik. Kemudian jaminan Allah satulah menjamin kepada orang yang berhijrah di jalannya tempat perlindungan dan wasa'ah, yakni rezeki yang luas. Dan saya dah sebut banyak kali tuan-tuan, kalau kita jaga hubungan yang baik di antara kita dengan Allah, insya-Allah rezeki kita tak putih. Apa pun hubungan kita dengan Allah ni kita jaga elok. Dengan orang pun kena dia. Tapi kita tak boleh gantung pada makhluk. Gantungan kita hanya pada Allah. Hubungan kita kalau dengan Allah cantik, rezeki tak putih. Saya cakap melalui pengalaman saya di antara orang yang berhijrah di jalan Allah. Alhamdulillah, hidup sampai ni tak pernah pun putlah sekali dalam sehari tu tak makan. Makan. Baik. Jadi itu makna tentang hijrah. Dia kata di sini hijrah ialah meninggalkan sesuatu kepada yang lain. Maksudnya dalam syarak, dalam hukum agama ialah meninggalkan larangan Allah. Yang ini kita kena baca hadis Muslim. Hadis yang berbunyi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Itu hadis dia. Kita dengar sikit tentang hijrah ni. Ya? Dalam ni dia beritahu hijrah ialah meninggalkan larangan Allah. Inilah hadis yang saya baca ni menjawab. Cuba ingatnya jawab. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi. Orang Islam yang baik ialah orang Islam lain. Pertama, selamat dari antara lidahnya, wayadihi, dan tangannya. Kita buktikan dulu. Kali-kali kita banyak. Lidah ni tuan-tuan punca segala-galanya. Mengumpat, memfitnah. Orang Islam yang baik dia jaga benda-benda semua yang lagi akan datang saya jawabkan. Tidak kesemua yang kita kata, yang kita cakap termasuk dalam kategori mengumpat. Tak. Ini tidak faham. Ini tidak faham. Kalau semua mengumpat, tak selesai masalah. Ada ayat Quran yang membenarkan boleh kita menceritakan kezaliman yang berlaku ke atas diri kita. Sama ada orang seorangan ataupun kumpulan sebagai rakyat. Rakyat boleh mendedahkan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah ke atas mereka untuk mendapat pembelaan. Dengan kata-kata An-Nisa 148 Asy-Syura 41. Itu dari Quran. Yang kalilah kita baca. Sama ada sejuknya. Kipas tutup boleh. Sejuk. Yang Muslimat nampak faham nak ni. Dia nampak duk teropong aku kan. Macam duk teropong.
Jadi dalam Islam, seorang Islam yang baik pertama jaga lidah. Jangan memfitnah. Fitnah dosa besar. Al-fitnatu akbar min al-qatl. Al-Baqarah 2:7. Fitnah itu dosa yang lebih besar pada membunuh. Kalau dalam ayat Al-Baqarah 191, al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Dalam ayat lain Allah kata fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Jadi lidah ini memang antara fungsi yang tidak baik. Dia suka fitnah. Tak payah kena orang. Usah. Esok kalau mau fitnah kita melenting lah. Apa faedah? Ni orang Melayu lah ni orang ni. Duk bercakapan sesama sendiri. Lah baru pekat duk sedap memang. Nak ajak orang Melayu bersatu. Bersatu bukan duduk dengan bersatu dah. Yang duduk salah faham lah. Yang tu yang bagi jawab. Ada dari Quran, surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 92. Perpaduan ummah mesti atas 5 dasar. Kalau tidak tak jadi. Ayat ni kita simpan yang kali. Next scene kan isu. Dia cerita Melayu akhir model tu. Sampai masa ketika yang agak sesuai kita cerita. Cuma kita nak nampak sedikit. Jangan kita terus menerus memfitnah sesama kita. Orang bukan Islam ikut tangan saja. Ikut tangan. Apa ni Allah? Ikut syoklah dengan pecahan yang berlaku, sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 103, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu kita semua berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Islam, dengan petunjuk Al-Quran. Janganlah kamu berpecah belah. Macam mana nak satu padu? Lain kali, next scene, episode kita sambung balik yang ini. Yang kedua, wayadihi, tangan-tangan. Jangan tangan dia pernah jaga ke lidahnya. Ada masa ketika tentang kerana tangan ni lah timbul kekacauan, kerosakan di atas muka bumi. Percaya? Hari itu kita jumpa di mana? Apa benda ni? Jumpa di mana? Taman Kasih. Kasih tu saya walaupun tak kenal tapi saya ingat. Bukan yang Quran aku ingat, orang aku ingat dia namanya. Yang boleh dengan lupa ustaz. Martabat tinggi. Waduh kacau lah aku tak kawan lah. Lagi tak berak dulu. Kau ada masa ketika ni tangan. Bila kita sebut tangan banyak lah. Jangan ambil bukan hak kita. Itu yang timbul kerosakan. Yang bukan milik kita jangan lu ambil. Dan tangan ni dah banyak buat kerosakan di atas muka bumi. Syekh. Ganggu elok. Surah Rum. Surah 30 ayat 41. Zaharul fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan tangannya yang melakukan kerosakan terang dan nyata, kata Allah, berlaku kerosakan di daratan, di lautan, kerana tangan-tangan manusia. Tangannya apa fungsi dia? Tangan ni banyak fungsi. Curi orang yang tangan. Dan tangan ni juga lah tuan-tuan dan perempuan yang pilih pemimpin. Dia lah ada pangkat dengan kaki. Ayat ni. So ada kenafian nanti cerita pemimpin saya urai. Pemimpin yang diredai Allah, pemimpin yang dimurkai oleh Allah. Kita banyak modelnya berdasarkan Quran. Cerita nak faham elok. Jadi makna jaga tangan kita. Jangan melakukan kerosakan ayat saya baca tadi. Karena tangan-tangan manusia yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Lalu Allah rasakan musibah.
kerosakan ataupun macam-macam. Moga-moga mereka kembali pada Allah. Kita kena musibah, kita pun mula sudah urungi kesilapan kita. Banyak. Orang Islam yang baik dia kena jaga lidah dan tangan.